Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum min tahiyyatil Islam, tahiyyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kami memujinya dan kami mohon pertolongan dan ampunan daripadanya. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kami dan dari kejahatan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang akan dapat memberikan petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam juga semoga sentiasa dicurahkan ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta ahli keluarga beliau, para sahabat beliau, dan siapa sahaja yang mengikuti jejak langkah mereka hingga ke yaumil mahsyar nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah pun berkongsi atau menceritakan kisah mengenai Habil dan Qabil yang merupakan anak-anak lelaki Adam yang pertama atau yang paling tua dari dua kandungan, di mana Habil merupakan anak lelaki daripada kandungan yang pertama beserta dengan kembar perempuannya, dan Qabil daripada kandungan yang kedua beserta kembar perempuannya sendiri. Kisah itu menceritakan akan dahsyatnya sikap iri yang sering akan membawa kepada akibat yang buruk, dan khususnya dalam kisah tersebut hingga membawa kepada kejadian terjadinya pembunuhan yang pertama antara anak-anak Adam. InsyaAllah pada hari ini pula saya akan berkongsi kisah yang agak menarik, iaitu kisah mengenai Harut dan Marut, atau yang mungkin lebih kita kenali sebagai The Angels of Magic. Kisah kedua malaikat ini disentuh secara ringkas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102 hingga 103 dengan bunyi sebagai berikut. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا
اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikuti ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi, syaitan-syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat iaitu Harut dan Marut di negeri Babil atau Babylon. Sedangkan mereka berdua tidak mengajar seorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir. Dalam pada itu ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali menceraikan antara Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat, menceraikan antara suami dengan isteri itu atau membahayakan sesiapa sahaja dengan sihir itu seorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui. Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Itulah makna daripada kedua ayat yang dibacakan tadi. Jadi mengenai bahagian pertama pada ayat ini, Sa'id Ibn Jubair berkata, Sulaiman alaihi salam, dia pada zamannya biasa mencari dan menangkap atau mengkonfiskate buku-buku mengenai sihir syaitan dan menyimpannya di bawah tahta beliau sehingga para syaitan tidak dapat mencapainya. Dan ada riwayat yang mengatakan sehingga kalau ada syaitan yang cuba untuk menghampiri tahtanya, maka mereka akan dengan serta-merta terbakar. Dan demikian mereka, dan syaitan-syaitan ini kerana mengetahui di mana Nabi Sulaiman AS menyembunyikan buku-buku tersebut, mereka pun memberikan inspirasi kepada orang-orang. Mereka mulai berdakwa kepada orang-orang bahawa itu adalah pengetahuan yang dengannya Sulaiman dapat mengatasi jin, angin dan lain-lain. Dan bahawa ilmu mengenai hal itu semua telah dikuburkan di bawah tahta Sulaiman sendiri. Sehingga selepas kematian Sulaiman, orang-orang pun mulai mengeluarkannya, mengkorek-korek dari bawah tahta Nabi Sulaiman dan mengeluarkan buku-buku mengenai sihir itu dan mulai mempraktikannya. Sehingga akhirnya orang-orang Hijaz pun berkata, Sulaiman biasa berlatih sihir. Dan hingga orang-orang Yahudi juga mempunyai kepercayaan bahawa Nabi Sulaiman bukanlah merupakan seorang Nabi, malah dia hanyalah seorang ahli sihir. Maka kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang tadi, di mana Allah berfirman mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikuti ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Dan Allah tegaskan padahal Nabi Sulaiman tidaklah mengamalkan sihir dan menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi syaitan-syaitan tadilah yang kafir dengan amalan sihir-sihir tersebut. Sekarang kita akan masuk pula menceritakan mengenai Harut dan Marut yang telah disebut dalam ayat yang sama. Hanya saja kita mesti ingat bahawa ramai ulama dan pencerita yang menceritakan pelbagai kisah dan berita berkaitan dengan kisah Harut dan Marut, akan tetapi setiap perincian yang mereka bawakan atau setiap perincian dan details yang mereka ceritakan sebutkan dalam kisah-kisah tersebut hanya dapat ditelusuri ke kisah-kisah yang dibuat oleh kaum Bani Israel. Dalam arti kata lain, amat susah atau malah boleh kita katakan tidak ada satu pun hadis atau periwayatan yang sahih yang dapat kita telusuri atau kita trace kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hanya beliau sahaja yang merupakan seseorang yang tidak mengatakan apa-apa kecuali kebenaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahawa Nabi Muhammad SAW tidak berbicara daripada hawa nafsunya, malah setiap apa yang beliau ucapkan hanya merupakan wahyu yang disampaikan kepada beliau.
Di samping itu, teks Al-Quran yang mulia pula tidak mengedepankan kisah mengenai Harut dan Marut ini secara terperinci. Dan demikian kita hanya dapat mempercayai apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara clear kerana tidak ada penambahan atau pengurangan dalam Al-Quran itu. Dan tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui mengenai cerita mereka yang sebenarnya. Adapun cerita Harut dan Marut yang kita dapati adalah seperti ini. Iaitu pada zaman dahulu, itu jauh sebelum zaman Nabi Sulaiman, malah jauh sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ke Babil dua malaikat, iaitu Harut dan Marut, untuk memaklumkan kepada manusia mengenai sifat sebenar sihir dan bentuk-bentuknya yang berbeza, supaya mereka boleh membezakan antara sihir dan mukjizat para nabi dan menjauhkan diri daripada mematuhi ahli sihir dan mengamalkan sihir itu sendiri. Dan kalau kita mengkaji sedikit mengenai sejarah, kita akan dapati bahawa Babil ini adalah merupakan civilization manusia yang pertama pernah wujud di muka bumi, atau merupakan tamadun pertama di muka bumi. Jadi dari sini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita bahawa bila sebenarnya mulai muncul sihir ini, kita akan dapati bahawa sihir ini mulai muncul di bumi dari zaman awal munculnya peradaban atau tamadun manusia, di mana Allah menurunkan di waktu itu dua orang malaikat yang mempunyai ilmu tentang cara untuk menghubungi jin dan cara untuk menggunakan mereka atau menguasai mereka, iaitu dalam erti kata lain, cara untuk menggunakan ilmu sihir. Maka kedua malaikat ini pun, iaitu Harut dan Marut, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar ilmu sihir ini kepada siapa sahaja yang ingin mempelajarinya daripada mereka. Hanya sahaja kedua malaikat ini datang dengan satu disclaimer yang penting, satu peringatan yang penting, iaitu innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan, suatu ujian untuk menguji imanmu, wahai manusia. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajari ilmu sihir ini. Mereka mengingatkan kepada siapa sahaja yang mendatangi mereka bahawa sesungguhnya kami berdua malaikat ini adalah satu ujian bagimu dari Allah. Maka janganlah kalian jatuh ke dalam kekufuran dengan mempelajari sihir dari kami. Singkatnya atau secara ringkas, Harut dan Marut ini dihantar ke bumi untuk mengajar manusia asas-asas sihir dengan memberikan kepada manusia gambaran lengkap tentang sihir sebagai suatu tindakan yang sangat jahat dan penuh dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dikatakan cara mereka itu serupa dengan misalnya kalau seorang guru bahasa yang mengumpulkan setiap common mistakes dalam penggunaan bahasa tersebut, lalu dia memberitahukan kepada murid-murid mereka supaya mereka mengelakkan diri daripada melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi pada waktu itu, pelbagai jenis manusia pun datang bertemu kedua malaikat tersebut demi mencari tahu dan mempelajari mengenai sifat-sifat sihir dan formula-formula tertentu untuk melakukan pelbagai jenis sihir. Seperti sihir yang boleh digunakan untuk memisahkan antara seorang lelaki dengan isterinya sebagaimana yang telah kita dapatkan dalam ayat tadi. Sihir-sihir yang boleh memporak-perandakan antara sesama manusia. Hanya sahaja, sebagaimana yang telah Allah jelaskan, sihir yang mereka pelajari itu tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan seorang pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan sebenarnya apa yang mereka mempelajari mengenai sihir ini adalah suatu perkara yang hanya akan membahayakan diri mereka sendiri dan tidak akan memberi manfaat kepada mereka sama sekali. Sangat beza daripada hal seperti misalnya khamar atau minuman keras, di mana sebenarnya dalam Al-Quran Allah ada mengucapkan bahawa minuman keras itu sebenarnya terdapat manfaat dalamnya, hanya saja mudaratnya lebih. Akan tetapi benda seperti sihir ini tidak ada manfaat sama sekali sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran tadi. Dan untuk memberikan pengajaran khusus mengenai perkara ini dan untuk melindungi orang-orang dari kesilapan, kedua-dua malaikat itu pun cukup berhati-hati untuk menjadikannya suatu poin untuk memperingatkan manusia tentang bahaya dalam memberi maklumat mengenai sihir. Kerana tugas Harut dan Marut adalah untuk melengkapkan orang dengan pengetahuan sihir yang sebenarnya. Dan sungguh itu lebih merupakan ujian dan cubaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat siapa yang betul-betul berpegang teguh pada kepercayaan mereka dan menghindari apa yang terlibat dalam amalannya hal yang bertentangan dengan imannya. Dan dua malaikat tadi akan berulang kali menasihati mereka, menasihati manusia untuk mencari maklumat mengenai sihir ini hanya dengan niat yang baik dan jangan sampai menyalahgunakan pengetahuan itu sehingga
mereka akan mendapatkan kecelakaan yang abadi. Dan tentu Harut dan Marut kerana merupakan malaikat, mereka akan berlaku jujur dan menyampaikan ilmu yang terdapat pada mereka dengan sempurna, sehingga mereka menjelaskan setiap prinsip dan setiap asas sihir dan juga every single details dan juga setiap perincian-perincian mengenai sihir kepada siapa sahaja yang sedia untuk berjanji bahawa mereka tidak akan menyimpang dari kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentu jika ada yang memungkiri janji dan melanggar janji mereka atau jatuh kepada kekafiran, itu adalah kesalahannya sendiri. Dan kedua malaikat itu tidak akan bertanggungjawab ke atas mereka. Dan tentu sebahagian manusia setia pada janji mereka, namun jauh lebih ramai yang tidak menunaikan janji mereka dan menjanjikan pengetahuan mereka tentang sihir sebagai alat untuk membahayakan orang. Dan ini sendiri adalah suatu dosa dan suatu pelanggaran. Dengan itu, melalui penyalahgunaan pengetahuan mereka tentang sihir, ada yang berubah menjadi orang yang berdosa, sementara ada yang lain pula menjadi kafir. Wa'iyazbillah min zalik. Dan di sini mungkin ada yang akan bertanya, kalau sihir itu sifatnya merupakan sesuatu kekufuran, tapi kenapa malaikat yang mengajarkannya? Jadi mari kita ulangi bahawa malaikat Harut dan Marut tadi, mereka telah mengajar sihir sebenarnya dengan tujuan untuk mereformasi atau memperbarui umat ini agar mereka sedar mengenai buruknya sifat sihir itu dan jadi mereka dapat membezakan antara sihir dengan mukjizat Nabi. Dan dengan itu dapat menolong mereka ke jalan yang lurus. Tetapi mereka sendiri yang salah membaca ajaran ini akan menyimpang kerana kesalahfahaman mereka terhadap ajaran kedua malaikat tersebut. Kerana itu kita harus ingat, pertama sekali Harut dan Marut sebelum mengajar ilmu sihir kepada sesiapa sahaja, mereka memastikan untuk mendidik mereka tentang akibat jahat seni sihir tersebut. Dan kedua ini menjadikan mereka lebih mudah untuk membezakan antara golongan yang kuat iman mereka dari golongan yang tunduk pada godaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk membezakan antara yang benar dan yang salah dan memberi kita kekuatan untuk mematuhi ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأتوب إليه الحق من ربكم فلا تكونن من الممترين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.